Kok sana. Datuk Pengerusi, saya menyentuh B62 020-100 kepolisian. Saya juga ingin menyentuh, walaupun telah pun disentuh oleh rakan-rakan tadi, iaitu isu pertukaran 20 orang pegawai dan anggota polis yang didapati terlibat dalam sindiket Makau scam dan juga judi dalam talian ini, yang saya anggap bahawa suatu tindakan yang tidak dapat menyelesaikan masalah ataupun menghentikan penglibatan mereka dalam persekongkolan dengan pihak penjenayah seperti mana yang diakui oleh Ketua Polis negara sekarang ini. Dan saya melihat bahawa apa yang sepatutnya, kerana ini membabitkan, ada OCPD pun ada. Jadi kalau dia ditukar untuk mengetuai satu lagi daerah polis, apa jaminan pihak kerajaan, khususnya yang berhormat menteri, bahawa dia tidak akan bersekongkol lagi dengan penjenayah scam dan juga judi di talian ini. Jadi sepatutnya bagi saya dalam prosedur pada soal penugasan pihak yang berwajib ini, kalau mereka itu dalam siasatan, seharusnya digantung bagi saya. Sepatutnya digantung, walaupun tidak boleh diambil tindakan mahkamah lagi, sepatutnya digantung tugas mereka sehingga selesai siasatan itu dibuat untuk memastikan sama ada wujud kes itu sebenarnya ataupun tidak. Tetapi kalau dalam kenyataan yang dibuat oleh Ketua Polis itu menggambarkan, Ketua Polis ini pun mengakui bahawa penglibatan mereka. Jadi ini tindakan pertama katanya. Jadi kalau tindakan pertama ditukar, bermakna bahawa kegiatan itu akan berterusan. Jadi saya minta supaya satu tindakan yang tegas, sebab ini nak menjaga nama baik polis. Jangan kerana seorang dua akhirnya semua terpalit dengan pandangan yang serong terhadap pihak polis. Jadi saya minta satu tindakan yang lebih tegas diambil. Yang keduanya ialah saya nak menyentuh berkaitan dengan 030-200 tentang immigration. Pun begitu, walaupun ini bukan tindakan penukaran, tetapi masalah dalam Kementerian Dalam Negeri, iaitu pihak berkuat kuasa ini, pihak penguat kuasa ini terlibat dalam kes-kes yang berkaitan dengan soal rasuah dan sebagainya. 27 pegawai immigration yang ditahan oleh SPRM kerana terlibat dalam sindiket salah guna cop keluar dan masuk di pintu sempadan negara. Jadi bagi saya bahawa ini satu yang membimbangkan kita semua, kerana ini akan membabitkan kesan kepada lambakan pekerja asing ataupun pendatang tanpa izin yang akan lebih ramai di dalam negara kita. Kemudian yang keduanya yang berkaitan dengan immigration ini ialah berkaitan dengan pekerja asing, iaitu parti, pendatang tanpa izin yang akan dibenarkan untuk diambil, disahkan menjadi pekerja yang sah, pendatang yang sah. Seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri sendiri, iaitu dalam plan rekalibrasi pendatang asing tanpa izin, sama ada dalam rekalibrasi pulang ataupun rekalibrasi tenaga kerja, iaitu antara kerjasama antara Jabatan Immigration dan juga Jabatan Tenaga Manusia di bawah Kementerian Sumber Manusia. Bagi saya bahawa seperti mana yang saya sebut baru-baru ini dalam Kementerian Sumber Manusia, kita berhasrat untuk nak mengurangkan pekerja asing, Tiba-tiba hari ini kita membenarkan pihak pendatang tanpa izin untuk disahkan mereka itu sebagai pekerja. Saya bimbang akan menyebabkan lebih ramai orang akan melihat bahawa Malaysia adalah destinasi untuk mereka datang secara haram. Kerana selepas itu akan bersihkan sebagai pekerja ataupun pendatang yang sah. Jadi ini akan memberikan kesan yang lebih buruk kepada masa depan negara kita. Yang keduanya juga, kerana ada sektor yang diizinkan, dikatakan antaranya sektor perkilangan. Bagi saya bahawa tak sepatutnya, kerana lebih ramai masyarakat Malaysia yang boleh berada dalam sektor perkilangan. Sepatutnya kerajaan mengambil langkah untuk memberikan kesedaran, kempen secara lebih meluas untuk pekerja-pekerja tempatan, warga tempatan ini untuk bekerja di sektor 3D ini. Kalau sekarang ni dalam suasana pandemik COVID-19 ini, saya lihat bahawa ramai orang yang kerja yang smart dulu, hari ini sanggup belum? Contohnya pilot, captain, sanggup je mi kari. Jadi dulu ni dia smart,
Dia smart bukan bawa kereta, tapi bawa kapal terbang. Tapi hari ini dia duduk di warung untuk jual mi. Maknanya orang dah tak lihat lagi soal sektor 3D ni adalah masalah yang lekeh bagi mereka. Yang penting kepada mereka ialah sumber pendapatan yang perlu diberikan kepada diperoleh oleh mereka. Akhir sekali yang berkaitan dengan soal penjara, saya tak ingat kosong berapa, iaitu saya lihat bahawa jawapan saya kepada saya semalam, iaitu kepadatan yang melebihi kapasiti di penjara sekarang ini, iaitu 64,732 banduan, sedangkan kapasitinya adalah 46,420 orang banduan sahaja. Jadi melebihi 39.45%, maknanya 18,000 lebih, dah melebihi kapasiti. Dan ini yang jadi menyebabkan berlaku pandemik COVID-19 ini di beberapa penjara di dalam negara kita. Jadi apa langkah-langkah pihak kerajaan untuk mengatasi masalah kepadatan ataupun yang melebihi kapasiti ini? Terima kasih Datuk Yang Pengerusi. Terima kasih Pak Sna.